Saudari pengarah projek Kelab Arkeologi, Saudari Syarifah, YDP Muhammad Nur Izzuddin dan semua barisan Exco Kelab Arkeologi USM. Pertamanya saya rasa kita berikan kedudukan kepada Kelab Arkeologi. Bila mereka jumpa saya mengatakan bahawa kami para pelajar pun nak tahu juga tentang tamadun Sungai Batu ni. So saya dan kesibukan research ni lepas pandang akan keperluan pelajar USM dan saya katanya dapat menganjurkan, dan alhamdulillah malam ini saya akan berkongsi data terbaru tentang Lembah Bujang di mana kita akan lihat proses ini. Okey, saya mulakan Lembah Bujang ini dengan gambar ni. Saya rasa ramai orang tahu. Ini adalah Museum Arkeologi Lembah Bujang. Museum ini dibina dan mula mempamerkan data tentang Lembah Bujang pada tahun 1980. Jadi apabila ada sebuah museum sebegini di satu lokasi yang agak pendalaman pada tahun 1980, bermakna ada sesuatu di kawasan ini untuk membolehkan kerajaan pada ketika itu membina sebuah museum. Jadi apakah yang ada di Lembah Bujang sehingga kerajaan berupaya dan membuat keputusan untuk menghasilkan atau membina sebuah museum di sini. Dan pada sekitar museum ini, kalau kita pergi di samping tapak yang masih in situ, tapak asal, tapak 8A dan 8B di sana, ada 3 tapak utama yang umum mengenali sebagai candi. Dari segi definisi bermaksud rumah ibadah, temple. Tapak 21 dari Pergalan Bujang dipindahkan ke sini di belakang. Tapak 50 daripada Kampung Bendang Dalam dipindahkan. Tapak 16 daripada Kampung Pendiat dipindahkan di belakang museum. Sampai sekarang kalau kita menuju museum, tapak-tapak ini berada pada lokasi museum ini. Okey. Okey, ini data sebelum 1980 di mana museum dibina. Dapat kita lihat berbagai nama daripada British sampai ke rakyat kita sendiri membuat penyelidikan di Lembah Bujang. So rekod daripada 1840-an, maknanya lebih dari 100 tahun kajian telah dijalankan di Lembah Bujang sehingga 1980. Daripada James Low, Irby merekodkan penemuan di puncak Gunung Gerai, Evans, Wales, dan peta ini menunjukkan lokasi-lokasi tapak yang menunjukkan kawasan ini sangat penting, terutama di sepanjang Sungai Bujang. Terlalu banyak tapak sehingga dipanggil Tamadun Lembah Bujang, khasnya selepas 1960-an oleh penyelidik. Di mana Ar-Rashid sebagai anak tempatan pertama sekitar penghujung 1960-an, apabila dilantik menjadi penyelidik oleh Jabatan Museum pada ketika itu, memulakan sesuatu yang menarik, merekodkan
apa yang telah banyak pihak British lakukan di seluruh kawasan ini. Dan antara buku ataupun kitab utama dalam ratusan penerbitan yang telah dibuat sejak pendidikan pertama adalah oleh Wales, ya. Di dalam Membras, National Branch of the Royal Scientific Society, di mana dia merekodkan penemuan, kajian dan juga interpretasi terhadap tapak 1 hingga tapak 30 tapak. So, kalau tuan-tuan dan puan nak mengetahui tentang sejarah Lembah Bujang, inilah buku asas yang perlu kita baca untuk mengetahui apakah yang ada di Lembah Bujang pada ketika itu, mengapa mereka masuk ke kawasan ini untuk buat kajian, dan apakah interpretasi awal yang berlaku terhadap Lembah Bujang. So, ini telah dihasilkan pada tahun 1940. Kemudian saya pilih antara beberapa tesis, dan ini 3 tesis utama. Jane Allen masih ada, ya. Menghasilkan PhD tesis daripada University of Hawaii tentang kedak. Nick Hasan Suhaimi, salah satu amat kenal, ini antara pioneer UKM yang melakukan pendidikan di Lembah Bujang, menghasilkan tesis PhD di University of London. Dan ketiga ialah pensyarah History Melayu Samanda Pencen Leong Sauri di peringkat master yang mengkaji tentang pengkalan Bujang. So, ini antara beberapa tesis utama yang kita kena lihat untuk mengetahui apakah yang berlaku sebelum 1980 khasnya sehingga menghasilkan sebuah muzium. Dan ini antara buku yang boleh kita lihat dan baca untuk menambahkan pengetahuan daripada puluhan buku yang ada tentang Lembah Bujang, khasnya peringkat awal Muhammad Sufian Sabtu, sekarang pensyarah Universiti Melayu dalam bahasa dan pustaka, dan juga Nick Hasan Suhaimi sendiri tentang general secara umum tentang Lembah Bujang. Okey, berdasarkan kajian daripada awal 1840-an, kita berdasar pada Wales, Lamb, Whitley, Leong Sauhing, Jane Allen, Nick Hasan Suhaimi. Kebanyakannya memperkatakan tentang candi Hindu-Buddha, dan juga ada data tentang perniagaan, entrepot, ditemui banyak seramik, ditemui banyak manik, temika dan sebagainya. Dan kebanyakannya yang paling tua adalah sekitar akhir abad ke-4 Masehi. Itu paling awal, ikut awal menunjukkan. Tak ada yang abad pertama Masehi, tak ada yang sebelum Masehi. Ini data yang dikeluarkan daripada semua kajian-kajian awal tadi. So, secara umum, daripada kajian awal bermula kurun akhir ke-4 hingga 5 Masehi, berdasarkan agama Hindu-Buddha, candi dan banyak ditemui candi sebagai pelabuhan entrepot, pertukaran barang, terutamanya di tapak-tapak di sekitar Sungai Bujang, Sungai Mas dan juga Pengkalan Bujang. Ini 3 lokasi utama. Sampai peringkat kalau di Sungai Mas tu, kalau kita pergi, kita sapu je halaman rumah orang di Sungai Mas tu, manik akan timbul. Begitu banyaknya manik di kawasan ini. Okey, dari segi keadaan tapak, apabila Jane Allen membuat PhD dia daripada untuk University of Hawaii, dia cuba merekod kembali semua tapak-tapak yang telah dibuat oleh British khasnya. So, dikatakan ada 87 tapak. Ini rekod Jane Allen untuk PhD thesis. Dan 56 daripada 87 tapak itu adalah bangunan, monument. Maknanya ada batu, ada daripada batu dan sebagainya. 31 lagi bukan monument, maknanya tapak seramik, tapak tembikar dan yang lain-lain. Bukan bangunan. Daripada 56 tapak monument ini,
35 dikatakan berfungsi sebagai candi, tempat ibadah Hindu dan Buddha. Dan bila kita periksa balik, 12 daripadanya tak boleh kita tengok sekarang. Dan dia tidak ada plan, tidak ada lukisan menunjukkan gambar bangunan. So habis 12. 12 lagi musnah, tapi ada plan struktur daripada buku-buku, daripada penerbitan-penerbitan yang dibuat, yang kita boleh rekonstruk jika ada keperluan. 11 tapak lagi masih wujud, iaitu tapak 1 di Bukit Coras. Itu pun maklumat terkini mengatakan dah ada kuari di Bukit Coras. Tapak 1 ini belum dikaji sepenuhnya. Tapak 5 di estate Sungai Batu masih ada, masih boleh dilihat. Tapak 8 Bukit Batu Pahat, tapak 17 Bukit Pendian, sampai tapak 31, dan 3 tapak telah diubah dari tapak asal ke sekitar kawasan ini. Tapi keadaan tapak-tapak ini adalah sangat daif. So ini antara tapak yang masih ada dan ada lukisan plan. Jadi kalau tuan-tuan dan puan-puan lihat, kebanyakannya adalah berbentuk 4 segi dalam konsep wimana dan mandapa, iaitu rumah ibadah Hindu dan Buddha. Okey, ini tapak 11.3 yang baru saja kita kehilangan dia tahun lepas kerana projek perumahan yang dah tak ada. Ini yang terbaru. Ini ada di belakang museum. Jadi ada pelbagai bentuk, dan ini yang agak special, 8 penjuru di Bukit Pendian. Ini pun dah hancur, tak boleh nak lihat dah hancur lah. So ini keadaan semasa apa yang berlaku di Lembah Bujang, tapak-tapak yang tidak ada konservasi dan preservasi, tidak ada pemeliharaan dan pemeliharaan untuk kita jaga sebagai warisan. Ini keadaan semasa, kecuali yang ditinggalkan di belakang museum, kita dapat lihat. Next. Okey. Mengapa Lembah Bujang? Dalam banyak-banyak tepi pantai semenanjung Malaysia, mengapa Lembah Bujang ataupun di kawasan Kedah ini dipilih? Apakah kerana lokasi, arah angin, dan apakah kemudahan yang ada di kawasan ini yang menyebabkan kawasan ini dipilih? Salah satu yang menjadi punca dikatakan kerana Gunung Jerai merupakan landmark yang nampak daripada jauh. Kalau dia berlayar daripada barat, India, Eropah, Arab, untuk melalui Selat Melaka, maka dia akan nampak Gunung Jerai sebagai landmark. Dan muara Sungai Merbuk ni adalah sangat lebar dan sangat sesuai untuk dimasuki. You pergi ke utara sampai ke Perlis, tak ada yang selebar sekarang kalau you lihat. Dulu saya suka lain lah, nanti kita lihat bagaimana keadaan sekitaran kuno pada masa dulu. Dan apakah kemudahan yang ada yang menyebabkan mereka memilih kawasan ini? Sementara menunggu arah angin yang betul mengikut sejarah, mereka terpaksa menunggu angin yang betul untuk boleh berlayar ke India atau patah balik ke negeri China. Kerana keadaan kapal yang pada ketika itu bergantung sepenuhnya kepada arah angin. So, sekitaran itu tadi menyediakan suatu kemudahan yang sangat selesa yang menyebabkan kawasan ini dipilih dan digunakan.
Ini keadaan sekarang yang kita lihat. Puncak Gunung Jerai, Paya Bakau dan juga Sungai Merbuk. Semua orang tahu betapa aktifnya sekarang ini penduduk di sekitar ini, dari segi perikanannya, dari segi penternakannya, dari segi Paya Bakaunya, dalam kehidupan seharian yang memang sangat sesuai untuk dihuni sampai ke puncak Gunung Jerai. Satu sekitaran, satu kemudahan sedia ada, satu keadaan nature alam semula jadi yang sangat menarik, apatah lagi puncak Gunung Jerai yang menyediakan sebagai satu lemak dalam pergerakan kapal perniagaan mereka. Okey, ini dari segi keseluruhan. Kalau you lihat betapa berpotensinya area tersebut, dan dikatakan meliputi sampai 400 meter persegi, di mana dijumpai Bukit Coras di belakang Gunung Jerai ataupun di utara Gunung Jerai. Iya, bukan saja. So area ini dikatakan sebagai Kedah Tur yang didefinisikan dulu sebelum kami jumpa tapak-tapak yang baru sekitar 400 km tinggi. Okey, ini kita lihat bagaimana keluasan muara daripada dalam dan juga daripada Selat Melaka sendiri, dan puncak Gunung Jerai yang menjadikan dia penting dalam pemilihan kawasan untuk dihuni dan dijalankan pelbagai aktiviti. Okey, ini satu foto lain yang menggambarkan keperluan-keperluan di mana Sungai Muda ni, kali itu dipanggil Sungai Muda, dia baru di belakang sungai. Dulu Sungai Merbuk ni sungai utama, dan macam ini adalah cabang ke Sungai Muda sebenarnya. Bahagian ini baru sangat. So ini Sungai Merbuk yang dimasuk dari Gunung Jerai. Saya pertunjukkan pelbagai peta, dan peta-peta inilah yang menyebabkan USN menemui Sungai Batu. Next. Okey. Pada tahun 2007, Jabatan Warisan Negara mohon USN melengkapkan data mereka atas isu untuk dijadikan sebagai satu produk pelancongan semasa zaman Pak Lam di bawah Nurul Koridor pada masa itu. So, jemput USN untuk melengkapkan. Dan isu saya pada masa itu ialah mengapa hanya bermula pada penghujung abad keempat masih, padahal Selat Melaka telah digunakan jauh lebih awal. Kalau kita baca mana-mana rekod Ptolemy Great Record, Selat Melaka adalah haluan utama perdagangan China dengan bahagian timur yang lain, bahagian barat yang lain. So, apa sebab? So, USN menggunakan kepakarannya untuk melihat apakah sekitaran gunung sekurang-kurangnya pada abad pertama Masih. So saya ingin lihat ayat yang mudah, laut di mana pada abad pertama Masih. Laut